Sekejap, Tapi mungkin Anas boleh explain lagi lah. Gaji minimum bukan gaji permulaan. Betul. Maksudnya 1,700 tu bukan kalau kita dah grad degree contohnya, bukan keluar-keluar kita akan dapat gaji 1,700. Bukan macam tu, betul? sepatutnya lah, dan itu apa yang kerajaan tak nak juga. Okey. Bukan hanya Hai, Assalamualaikum semua. Anda bersama kami lagi dalam Borak Kopi. Saya Farah. Dan saya Agus. Hari ni kita dekat mana, Agus? Kita berada di mana, Farah? Kita ada kat Kona Mocha Pot di UM. Tempat ni actually dah famous lah sebab kita pernah datang Dah 3 sini. kali dah kita ada dekat sini. Kita Kita dah pernah buat episod podcast 3 kali. So hari ini, sebelum kita mulakan kita punya podcast, saya nak korang, para pendengar dan penonton, untuk follow IG dan TikTok kita, dan juga untuk tekan butang like dan subscribe YouTube channel kita. Sebab apa, Farah? Sebab kita akan announce program-program yang akan dijalankan oleh My Catalyst. Terutamanya yang ini ada dekat depan kita. Kita dah Apa promote tu? banyak dah, Farah. Kad permainan orang minyak. Kita dah promote banyak, tapi kita tak jual kad permainan orang minyak ni. Macam mana Betul. kita nak main? Korang boleh kaji lah dan tengok. Dan Supaya tengok cara page untuk kita main, kita akan promotekan di kalangan komuniti di sekitar Lembah Kelang, dan kita akan announcekan lah bila kita akan main kad permainan orang minyak ni. Macam saya baru semalam, saya baru lepas main dengan belia mahasiswa di USIM, Farah. I see. Alright, okay. Untuk topik kita hari ini, Farah, cuaca panas, topik kita pun panas. Agak berat sikit topik kita Agak hari berat, ini. tapi tak apa, kita santai je, Agus. Yes, hari dengan ni. nada yang santai kita akan borak, kita akan bincangkan topik Belanjawan 2025, apa yang belia dapat. Sebelum itu, Farah, kita akan perkenalkan. Hari ini kita ada 3 orang guest, Farah. Guest kita yang pertama, tetamu kita yang pertama, wakil daripada Majlis Belia Malaysia. Kita perkenalkan saudara Eo Xiang Yan. Hai, apa khabar? Khabar baik. Terima kasih kerana sudi untuk bersama dengan kami hari ini. Sebelum tu, saya nak mulakan. Boleh saya panggil apa? Yo. Yo, panggil Yo ya. Senang. Boleh. Yo macam boy di Hana Yo ke macam mana? Ada kaitan dengan Menteri Belia? Tak ada. Okey, alright. Memegang taluk saja. Perlukan taluk penting MBM. Okey, alright. Yo sebagai exco di MBM yang menjaga bahagian apa? Saya bertanggungjawab atas urusan perbatuan, integrasi nasional dan juga kepenggunaan. Okey, alright. Kepenggunaan. Okay, so next guest kita ada banyak guest-guest yang hebat pada hari ini. Beliau adalah Analyst Asian Strategy and Leadership Institute, seorang kita panggil sebagai asli lah, seorang yang pakar penganalisis berkaitan dengan leadership. Leadership bahasa Melayu dia? Kepimpinan. Kepimpinan golongan muda, Farah. Betul. Perkenalkan. Anas. Assalamualaikum. Selamat datang, Anas. Terima kasih. Panggil Anas je, boleh, sila. Alright, okay, terima kasih. Sekarang duduk dekat mana, Anas? Duduk di sepandan. Oh, geng kita. Geng di Sepandan. Dan untuk tetamu kita yang ketiga ni, beliau merupakan seorang jurnalis yang terlibat dengan journalism di bagilah The Star. Dan dia adalah Ganesh Waran Kana. Selamat datang, Ganesh. Boleh panggil Ganesh ya? Boleh. Alright, okay. Terima kasih kepada tetamu kita. Kita dah pun berkenalan-kenalan dengan tetamu kita. Sebelum kita mulakan kita punya perbincangan, apa kata kita rehat terlebih dahulu. Kita minum-minum kopi dulu dan kembali selepas ini. Alright, okay guys. Silakan minum kopi. Maaf ya, saya gementar sikit sebab hari ni saya ada 3 guest. So macam first time tau. Orang-orang hebat pula tu, so saya macam minum. Sila. Okay. Alright, so sebenarnya hari ni lah topik kita agak panas, tapi tak apa, kita cuba nak santai-santai sikit. Macam yang kita semua dah aware, kita nak cerita sedikit lah tentang Belanjawan 2025 ni. Yes. Belanjawan ni telah pun dibentangkan untuk kali kedua oleh Perdana Menteri kita, Datuk Seri Anwar Ibrahim.
dengan nama famous dia PMX. Yes. Yang selaku juga Menteri Kewangan pada Betul. 18 Oktober yang lepas. Dia bukan pembentangan untuk kali kedua Farah. Yelah. Sebenarnya dia adalah pembentangan kedua. Sebab ya. dia adalah bacaan kali kedua lah. Dia macam prosedur di parlimen. Ada bacaan kali pertama. Bacaan kali pertama tu just bacaan sahaja. Dan bacaan kali kedua ni adalah diibaratkan sebagai pembentangan. Faham. Apa nama lain untuk belanjawan kali ni Farah? Menggubar ekonomi, menaja perubahan, mensejahterakan rakyat. Okey, itu adalah temanya. Itulah dia tema dia. Alright. Dan famously known as Belanjawan Madani. Yes, macam biasalah dengan tema PMX. Betul. Okey, dan belanjawan ni macam biasa Farah adalah macam mana cara sesebuah kerajaan untuk mengumumkan apa yang akan difokuskan dalam ekonomi, kepada kelompok mana yang nak disasarkan dan dari mana kerajaan akan mendapatkan kewangan. Ini adalah acara tahunan lah. Yalah, Mana-mana setiap tahun. kerajaan pun daripada dulu sampai sekarang, mana-mana kerajaan akan membentangkan dia punya belanjawan untuk tahun akan datang Farah. Betul. Alright, dan untuk kali ni Farah, ada banyak yang yang dibentangkan Farah. Okey. So Farah, Betul Agus. So sekarang kita ada juga dengar lah kan macam ucapan tempoh hari yang Amat Berhormat PMX ada cakap kita nak fokuskan juga kepada belia lah. Sebab kalau kita nak borak tentang belanjawan ni memang takkan habis. So kita nak fokus kepada belia. Tapi kan saya nak tanya juga apa pendapat korang secara umum lah tentang belanjawan 2025 kita kali ni. in general apa yang In korang general. rasa pasal belanjawan tahun ni? Mungkin boleh mulakan dengan Yo. Okey, saya berkongsi pendapat saya dari perspektif belia. Jadi Alright. saya rasa ia merangkumi aspek meningkatkan kompetensi belia dan juga ada juga banyak inisiatif yang dapat melatih belia untuk menandangi kos sara hidup yang semakin meningkat. Jadi saya rasa nanti pun kita akan bincangkan pasal beberapa inisiatif yang amat dapat mengimpact golongan belia secara langsung ataupun tidak langsung. Tapi saya nampak juga ada inisiatif seperti kenaikan gaji minima. Okey. Dan juga ada banyak inisiatif juga untuk memupuk gaya hidup sihat dalam golongan belia. Sebab Okey, menarik ada tu. peruntukan untuk Kementerian Belia dan Sukan menaik taraf infrastruktur dan fasiliti yang sedia ada, dan juga ada inisiatif untuk NGO untuk melaksanakan pertandingan berunsur sukan. Okey. Alright. So banyaklah. Macam korang? Bagi saya rasa kalau nak ulas pasal belanjawan, tak kira lah kerajaan mana sekalipun, Okey. silih berganti. Yang pastinya template belanjawan tu lebih kurang sama antara semua kerajaan. Basic tu memang akan setiap ada lah. Basic macam contoh sumbangan tunai rahmah. Dulu nama ni lain, sekarang STR. So basic dia memang akan ada sama. Tapi dalam belanjawan 2025 ni saya kira ada beberapa surprises. Positive and negative surprises. Positif macam contoh kita ada peningkatan Gaji minimum. gaji minimum. Okay. Walaupun market expect higher increase, sepatutnya dinaikkan lebih tinggi lah saya rasa. Tapi at least ada market dia expect naik berapa? So sebelum belanjawan diumumkan, ketika itu pakar ekonomi, analis semua expect dalam 1,800 ke 2,000 maksimal lah. Okey. Of course geng union dia expect lebih tinggi. Tapi saya rasa kita expect dalam 1,800 at least. Sebab tahun 2022 bila dinaikkan gaji minima, time tu daripada 1,200 naik ke 1,500. Time tu kita baru keluar daripada pandemik, betul? Alright, So betul. kalau time tu pun kita dah naikkan RM300. Sekarang ni kita ekonomi dah berkembang. Okey. And kalau kamu tengok dalam 2 suku tahun yang lepas, kita berkembang pada kadar yang melebihi jangkaan pasaran. So kalau dalam kadar pada itu, dan Perdana Menteri pun kata kita akan ekonomi kita akan berkembang pada kadar yang lebih tinggi yang daripada yang dijangkakan. So sepatutnya naiklah 1,800. Okey. Berbanding Wow. 200 kan. Nanti kita ulas lagi lah Alright, lebih kita pasal akan tu ulas lah. lebih lanjut dah sebentar lagi. Anas, apa pendapat Anas? Especially untuk isu-isu berkaitan dengan leadership untuk golongan muda. Bagi saya seperti mana yang Farah katakan tadi, tema untuk kali ini adalah membugar ekonomi, mensejahtera rakyat. Dan ini dapat dilihat dengan perkara-perkara yang dah dirangkumkan di dalam belanjawan lah. Bila kita tengok seperti mana kenaikan gaji, juga kita lihat belanjawan ini adalah
kesan daripada positive outlook ataupun pandangan ekonomi yang semakin baik buat Malaysia. Kenaikan kadar KDNK ataupun kadar the growth of the economy juga semakin meningkat melebihi daripada ramalan-ramalan penganalisis. Jadi yang kita boleh lihat adalah mungkin di dalam masa ataupun di dalam fasa rakyat mungkin agak terbeban dengan kos sara hidup dan juga semestinya kita perlu menaikkan gaji dan sebagainya. Ia adalah bagi saya satu belanjawan yang agak balance untuk kita memastikan yang ekonomi kita masih naik meninggi ataupun masih berterusan untuk mendapatkan growth, tapi dalam masa yang sama juga perkara-perkara fundamental seperti fiskal, hutang yang semakin menurun setiap tahun. Jadi perkara itu mungkin kita perlu lihat juga. Betul. Saya sendiri sebagai seorang fresh grad, bila saya tengok belanjawan ni adalah muka senyum sikit sebab kenaikan gaji tu, tapi macam tak sangat. Adalah pros and cons dia, tapi kita akan touch on that after this. And sekarang saya ada juga nak tambah lah daripada apa yang korang rangkumkan tadi. Kita ada SDR, kita ada dan sebagainya semua tu kan. Sorry. So tapi kita ada juga PLKN 3.0. So macam mana pula dengan PLKN ni? Macam negara lain kita ada national service untuk Singapura. Kalau ikut opa-opa Korea, K-pop Korea tu dalam ada military 18 hingga 21 bulan mandatory. Kalau macam PLKN ni, pendapat korang yang diperkenalkan oleh kerajaan, takkah dia rasa terlalu cepat sebab 3 bulan je? Apa yang boleh korang belajar daripada? Takkah dia macam tergantung ke ataupun dia cukup ke? Apa pandangan korang? Mungkin saya mulakan. Boleh. Saya bercakap daripada konteks bekas pelatih lah. Dulu tahun bila? Ini dah lama lah, 13 tahun lepas. Okey, sebagai pelatih, saya nak cakap satu benda je. Benda ni dululah saya tak pasti apa model yang akan digunakan lepas ni. Cuma apa yang maklumat saya dapat daripada kementerian, dia kata kali ni dia akan berbeza sikit. Dia akan ada dua fasa, pra PLKN dan PLKN asas. So dia akan mulakan seawal umur 16 tahun. 16 tahun 16 tahun. So tingkatan 4 lah. Saya rasa dia akan integrate dengan co-curriculum something. I'm not really sure about that. Di sekolah. Di sekolah. Tapi pointnya saya rasa kali ni untuk kurangkan beban terhadap kerajaan. Dia akan gunakan aset-aset sedia ada. Macam latihan tu akan dibuat di kamp wataniah, askar wataniah. Kalau dulu kita ada kamp tersendiri untuk PLKN. Sekarang ni mungkin akan gunakan Universiti Awam dan sebagainya. Mungkin sebab tu ke yang kerajaan dia turunkan. Kalau kita tengok sebelum ni, dia punya peruntukan 500 juta untuk setahun peruntukan dia. Sekarang ni peruntukan dia yang diumumkan 50 juta je. Tak sampai 50 juta tu hanya untuk tahun depan sebab dia projek perintis. Alright. Tahun depan pun saya rasa dia orang akan hanya melibatkan 500 pelatih. Tak ramai lah. Tapi dia tahun-tahun seterusnya dia akan naik balik lah. Cuma berbalik pada apa yang saya cakap tadi, dulu bila saya masuk PLKN, apa yang saya jumpa adalah dia membawa sekali, brings together pelajar-pelajar daripada background yang berbeza. So saya rasa macam pelajar yang kurang mahir dalam akademik dengan pelajar yang mahir dalam akademik, pelajar yang bermasalah dari segi sosial, semua datang sekali. Dan 3 bulan tu bukan sekadar latihan kawat semata-mata. Ramai yang salah faham. Dalam 3 bulan tu, 2 bulan setengah macam tu, kami diberi latihan taekwondo, mempertahankan diri. Tak kisahlah lelaki atau perempuan, dia akan berguna. Kemudian kelas sexual education, penggunaan kondom semua tu, child planning semua tu, semua ni yang diajar. Kemudian kelas-kelas pembentangan, diberikan topik latihan dalam kumpulan. Semua kaum masuk dalam satu kumpulan yang sama, lepas tu buat pembentangan. Sesi-sesi untuk menerapkan itu semua dalam 3 bulan tu. 3 bulan. Alright, so soalan dia, kita macam you cakap tadi, kita belajar taekwondo, kita belajar asas-asas semua pasal kenegaraan. Adakah itu yang diperlukan oleh belia sekarang? Betul. You. Kalau kami lihat balik kepada sejarah, saya ingin dibilik tapi tak ada peluang untuk dibilik sebagai peserta. Tapi betul. Dulu kalau saya ingat ada yang cakap satu keluarga mesti satu orang yang akan dipilih. Tapi adik-beradik 4 adik-beradik semua tak ada yang terpilih. Sama.
So apa pendapat you? Jadi nampaknya ada transisi sebab yang PLKN ni pernah berhenti untuk 2 tahun 2015 faktor kekangan bajet, dan 2018 masa tu ada apa? Diorang kata ada isu kan yang introtinasi fahaman yang tidak sewajarnya fahaman. Betul. Jadi lepas dia kembali dan dia distruktur seperti PLKN 3.0 ni, apa yang berubah ialah dulu ada 4 aspek fizikal, aspek kenegaraan, dan juga aspek khidmat masyarakat. Satu lagi saya tidak dapat ingat sekarang, tapi sekarang ia ada wujudnya unsur 30% ialah unsur kenegaraan dan 70% ialah latihan ketederaan dan 70% ialah kenegaraan. Jadi berapa peratus ketenteraan? 30% ketenteraan, 70% kenegaraan. Okey. Dan saya pun nampak pihak yang terlibat pun beza sikit. Sekarang pun melibatkan PTRM dan juga Akademik Kenegaraan Malaysia. Jadi saya pun rasanya penting untuk iktiraf bahawa PLKN bukan penyelesaian untuk isu-isu berpaduan dan juga agenda pertahanan negara. Sebab 3 bulan dulu pun pernah dibatalkan sebab kekangan bajet. Jadi saya rasa kepentingannya ialah membenarkan belia yang masih belum memasuki alam universiti lagi untuk ada satu alam sekitar yang membolehkan interaksi dengan etnik dan agama lain supaya mereka dapat juga menangani perbezaan masing-masing dan menyumbang kepada agenda negara iaitu pertahanan dan juga kenegaraan. Okey. Tadi you cakap 30% pertahanan punya modul kan. Dia sama macam yang kalau dekat universiti, kalau tu ada suksis, ada palapes. Dia sama tak macam tu? Itu saya rasa ada unsur yang sama dan unsur yang tidak sama sebab di sini Kementerian Pertahanan terus masuk dan saya rasa ada modul lah yang tertentu yang masih tidak sama berbanding dengan sukses di peringkat universiti. Tapi saya yang orang umum macam saya tak berpeluang melihat modul yang sangat spesifik, masih belum untuk pengetahuan orang umum lagi lah. Yalah. Alright. Apa yang saya dengar, saya just nak tambah sikit. Boleh. Kali ni saya rasa dia masih berunsur selektif. Bukan semua lepasan SPM akan dipilih. So saya pun kalau bukan semua yang dipilih masuk PLKN, saya tak rasa dia ada kadar kebekasanan dia tinggi lah. Yalah. Melainkan di Singapura, South Korea, Israel, semua orang dipilih, wajib pergi kan. Alright. Faham, tapi ada jugalah. Mungkin ini Anas boleh bagi pendapat sikit. Dulu ada dalam tahun-tahun yang lepas ada juga isu pasal jenayah, isu-isu jenayah dalam tu, contohnya kes Macam rogol dan sebagainya. So mungkin ini juga yang menyebabkan macam orang-orang takut nak pergi PLKN. Saya rasa ia perlu dilihat dengan reformasi yang cuba dilakukan ini, sebab sebelum ini yang seperti mana kita katakan bajet pun tak cukup, mungkin sebab terlalu banyak camp PLKN dan di merata tempat. Tapi sekarang dengan cara kita menggunakan camp-camp yang sedia ada, ia adalah close environment yang agak terkawal dan terancang, dari mana pelatih itu adalah seorang militeri ataupun tentera, dan saya rasa mungkin keselamatan di dalam camp-camp wataniah mungkin lebih terjaga. Tapi dalam masa yang sama, kementerian juga perlu menekankan aspek toleransi, hormat menghormati di antara kadet dan juga di antara pelatih, supaya kita tahu yang kita berada di sini adalah untuk belajar, berinteraksi sama sendiri. Seperti mana yang macam yang lain cakap tadi adalah benda ni dia bukan mandatory. Tapi bagi saya kalau dibuat mandatory, it will be very good. Sangat-sangat baik. Sebab sebagai contoh, saya ada rakan sebelum ini, dia seorang Melayu tapi dia membesar di negara Arab. Untuk 18 tahun, tiba-tiba umur dia 18, dia kena panggil PLKN. Dia kena balik Malaysia tanpa tahu, mungkin dia tahu apa khabar je. Habis 3 bulan fasih bahasa Melayu. Betul. 3 bulan. 3 bulan ini cukup lah sebenarnya. Jadi ia bukan tempoh tapi modul, dan juga keberkesanan apa yang diajar itulah. Jadi saya rasa lebih baik mungkin kalau masa lebih panjang macam di South Korea, BTS kena pergi kan. BTS ataupun di Mesir juga dia ada mandatory. Tapi kalau walaupun dia mungkin dalam masa singkat, tapi kesan itu
mungkin akan dalam masa yang panjang lah. Macam Ganesh pun dah 13 tahun dia masih ingat apa dia buat taekwondo semua. Faham. So, kesan itu real lah sebenarnya. Faham. So waktu 3 bulan tu berharga lah sebenarnya. Okey. Kita ada touch juga pasal gaji minimum tadi kan. Okey, pasal fresh grad. Ada secara tak spesifiknya lah dalam belanjawan tu disebut juga fresh grad ni akan naik daripada 1,005 punya gaji minimum kepada 1,007. So tapi kalau contohlah yang ni kan, apa pendapat korang? Tadi bagi Ganesh dah bagi pendapat. dah Dia cakap bagi dia rasa dah. tak cukup. Tapi mungkin yang lain lah. Korang dua yang lain, apa pendapat korang? Saya rasa bila kita lihat kepada labour market atau pasaran buruh untuk belia sekarang, ia telah menjadi lebih baik. Seperti contoh Julai hari itu 3.3%, tapi sekarang latest daripada Jabatan Perangkaan 3.2%. Ketimbang dengan pada tahun 2020. Alright. Jangan main-main saja. Ketimbang dengan tahun 2020 waktu Covid tu 6.5%. Okay. Kadar pengangguran. 6.5% adalah kadar pengangguran belia sekarang. Okay. Sebelum ni adalah 10% pada tahun 2022. Okay. Tapi unemployment rate di keseluruhannya adalah 3.2%. Ini untuk belia sahaja. Ini untuk belia 6.5%. Okay. Masih ramai yang belum dapat kerja ataupun masih mencari, tapi ia lebih baik. Okay. Dalam masa yang sama, bila orang kata tentang gaji minima, ia bukannya gaji permulaan. Okay. Lagi-lagi bila saya semalam ada meja bulat dengan mahasiswa, mereka menyatakan concern mereka lah berkenaan dengan lepas belajar 4 tahun kenapa gaji 1,700. Faham. Tapi kita kena lihat dengan polisi-polisi yang lain juga. Betul. Seperti dasar gaji progresif, yang mana mungkin kita boleh memberikan sedikit kredit kepada kerajaan, yang mana mereka telah meletakkan asas permulaan kepada gaji itu. Tapi mungkin Anas boleh explain lagi lah. Gaji minimum bukan gaji permulaan. Betul. Maksudnya 1,700 tu bukan kalau kita dah grad, grad degree contohnya, bukan keluar-keluar kita akan dapat gaji 1,700. Bukan macam tu, betul? Sepatutnya lah, dan itu apa yang kerajaan tak nak juga. Okay. Bukan hanya graduan. Waktu ucapan dasar Perdana Menteri juga dia menyatakan yang graduan-graduan TVET juga sebenarnya tidak boleh diberikan 1,700 sebagai gaji minimum. Jadi 1,700 ni dia adalah permulaan kepada semua pekerja di Malaysia sepatutnya. Maksudnya kalau engkau tak ada pendidikan formal, tak ada apa, 1,700 lah. Tapi Betul. kalau kau dah ada pendidikan formal, dah degree, it's not meant for 1,700 tu lah. Ya, sepatutnya lah. Dan kita tak boleh lah cakap yang sebab dia sebenarnya dia adalah permainan politik juga. Dari segi kerajaan, kalau boleh mungkin dia naklah lebih gaji minima, dan itu pun memberikan kesan positif kepada mereka. Sebab yalah, kalau naikkan gaji kepada 2,000, lebih banyak rakyat yang suka. Tapi dalam masa yang sama akan ada tentangan daripada company-company seperti SMEs. Waktu ucapan dasar tu pun malam tu terus dibuat statement yang naikkan 200 ni pun akan membebankan mereka. Jadi ini adalah tarik tali jugalah. Tapi secara asasnya kerajaan perlu menaikkan gaji minima, dan ini akan memberikan limpahan ekonomi kepada Malaysia. So apa garis panduan yang jelas lah, yang mungkin orang luar tak tahu gaji permulaan tu apa garis ukur dia? Dia bagi saya di pasaran buruh itu terdapat pelbagai cara untuk kita tahu gaji permulaan. Kita boleh tengok mungkin daripada segi company-company besar berapa permulaan. Contoh Petronas dibayar 5,000. Tapi tak semua company boleh bayar sebanyak itu. Dan sebab itu dasar gaji progresif, kalau saya boleh masuk berkenaan dengan isu ni, dia sudah set beberapa permulaan gaji untuk setiap occupation atau setiap pekerjaan. Sebagai contoh auditor 3,200. Betul. Tapi saya agak kurang setuju, dia kata ahli saintis political scientist 2,200 saja. tak cukup daripada bidang saya macam kurang cukup. Tapi itu akan memberikan satu saya rasa knowledge ataupun satu garis ukur untuk fresh grad kita lah. Untuk kita ada satu kadar yang bermaruah yang dah diset oleh kerajaan. Jadi pasaran pun perlu mengikutilah sebenarnya. Okey, betul. Sebab macam saya dulu sebelum ni, masa kita apply kerja, masa first kita grad, kita apply kerja, korang tahu tak macam mana indikator untuk korang tanya bila interviewer tanya, okay, what is your expected salary? Korang jawab macam mana? Saya tak tahu macam mana. Apa indikator dia untuk benda tu. So sekarang dengan adanya garis panduan gaji minimum ni, especially macam Farah baru lepas grad. Itulah saya nak juga dengar tips ni. Mana tahu lepas ni boleh Yes, macam sebelum ni kita tak ada garis panduan. Sekarang ni
I rasa bagus lah benda ni. Sebab Yelah. kita ada at least walaupun macam Anas cakap tak puas hati sains politik gaji 2020, but at least kita ada garis panduan lah sikit. Apa pendapat korang pasal gaji permulaan, dasar gaji permulaan, garis panduan? Tapi saya pun sebenarnya macam saya rasa lah, saya dengan kawan-kawan yang fresh grad semua tak tahu pun yang sebenarnya 1,700 tu adalah gaji yang macam kalau tak ada education semua baru ni. Baru kita akan dapat gaji tu lah. So you tak tahulah. Ya, saya tak tahu apa gaji minimum dan gaji permulaan tu. Komen korang? Contoh saya rasa 1,000 tu. Okey, kalau kita lihat dasar gaji progresif yang saya rasa tahun lepas tahun ni daripada Jun sampai ke September dia buat projek rintis. Dalam dasar gaji progresif, gaji paling rendah yang ditetapkan adalah RM1,810. Ini untuk siapa yang bekerja sebagai pawn broker, money lender dalam industri itulah. Gaji paling minimum RM1,810 pajak. Okey. So saya agak pelik lah kenapa kita punya gaji minima tak setara dengan projek rintis tu 1,800. Tapi pada masa yang sama gaji progresif ni ia mengambil kira juga produktiviti dan macam yang Farah cakap tadi, kalau nak masuk kerja dan you nak negotiate gaji, dia bergantung juga dengan skala size sesebuah syarikat yang you apply, and then scope pekerjaan, sama ada beban tugas tu lebih tinggi atau tak. Sebab contohlah dalam law firm dekat Malaysia ni, dekat Kuala Lumpur, ada setengah law firm yang bagi gaji bawah 3,000, ada yang 3,000, ada yang 5,000 untuk fresh grad. Tapi yang 5,000 tu berdasarkan apa yang saya ada kenalan saya, dia punya kerja dia memang puluhan habis. Sampai malam you kena stay. Tapi puas hati lah 5,000. Lepas tu naik pun setiap tahun adalah 5% naik. So memang dalam 5 tahun you boleh sampai 8,000, 9,000 gaji. So bila you nak negotiate dengan tahu apa yang syarikat tu buat, growth syarikat tu dengan scope pekerjaan yang you perlu buat dekat Tapi situ. kalau pasal gaji minimum ni kan, yang bila kita naikkan gaji minimum daripada 1,500 ke 1,700, you tadi cakap kurang setuju sebab sepatutnya lagi tinggi. Tapi ramai yang cakap kalau gaji naik mesti inflasi. Kalau inflasi mesti harga barang naik. Macam mana tu? Kalau gaji lagi tinggi daripada 1,700 ke 1,800, lagilah tinggi gaji barang naik. Macam mana tu? Itu secara teori ni memang majikan akan cakap begitulah. Tapi saya rasa sebelum I don't have the numbers with me, but saya rasa sebelum ni ada dibuat beberapa kajian yang tak semestinya gaji minima naik akan menyebabkan gaji semua, kos sara hidup naik semualah, inflasi naik. Okey. Kalau naik pun dia tak secara drastik. Sebab kalau kita tengok kadar inflasi kita dalam gaji minima start tahun 2012 yes. tak silap. So dalam 12 tahun yang lepas, selepas setiap kali gaji minima dinaikkan, kita punya kadar inflasi tak melonjak tinggi pun. Mungkin ada sedikit peningkatan tapi tak adalah drastik mana. Kita masih kekal dalam 2 ke 3%, which is fine for So inflasi kita masih lagi terkawal lah, walaupun gaji naik, tapi inflasi kita dalam 2 point something peratus. Okay, sebab alright. Saya rasa kena bandingkan lah, KDNK kita berkembang dalam kadar 4 ke 5%. And then kalau inflasi kita meningkat 2 ke 3%, agak logik lah, agak terkawal lah. Alright. Faham. Tapi macam mana pula ada juga orang yang berbalak kat social media. Habis tu kalau gaji minimum dah naik, harga barang okey lah naik sikit-sikit. Tapi macam mana pula dari segi perspektif majikan? Betul. Tak nak tambah pekerja pula. So macam mana? Apa pandangan korang? Saya mula dulu. Saya rasa gaji minima ni konsepnya dibuat sebab bila kita set 1,700, dia bukan hanya benefit kepada golongan yang berpendapatan paling rendah. Dia juga memberi manfaat kepada orang yang berada di atas, including exec dan including senior exec. Saya terangkan macam mana. Let's say sekarang 1,500 naik ke 1,700. Tukang cuci sekarang gaji dah 1,700. Junior exec yang sebelum ni gaji 2,000, sekarang dia punya spread dengan tukang cuci 300 je. 300 je. Lepas tu dia mesti tak puas hati, betul? Betul. Takkan saya belajar tinggi-tinggi dapat spread 300. So dia pun akan minta tinggi. So bila dia naikkan gaji dia, nanti senior exec pula kena naikkan juga. So dia akan membawa domino effect lah. Which is a positive thing lah. So yalah, dari segi tu memang positif. Dan you see, kalau dinaikkan gaji minima, kemampuan berbelanja sesiapa yang menikmati peningkatan gaji itu akan juga meningkat. So duit tu, orang yang macam ni lah, orang yang menerima gaji minima
ataupun anyone who receives salary below 10,000 for example, dia orang selalu ni takkan simpan semua ni dalam bank. Dia akan kembali berbelanja, betul tak? Betul. So bila dia berbelanja, dia akan kembali ke kitaran ekonomi. Dan ia akan memberi peluang kepada majikan untuk mengembangkan perniagaan. Jadi agak kurang afdal lah kalau majikan kata saya tak nak kembangkan perniagaan pada ketika orang nak berbelanja lebih. Faham. Yeah. So diorang punya expenditure menaik, tapi diorang punya peluang ekonomi bisnes diorang pun sebenarnya Akan menaik berkembang juga. Confirm. Okay, alright. Farah? Pasal rakan muda. Kita nak bincang pasal rakan muda pula sekarang, Farah. Boleh? Boleh, silakan Farah. Silakan Agus. Aku dulu. Pas kita pula. Okay. Kerajaan peruntukkan 25 juta untuk program rakan muda. Boleh korang terangkan program rakan muda, especially macam MBM. Saya tengok, saya ada baca MBM menyokong usaha kembalikan program rakan muda. Rakan muda ni sebenarnya apa sebenarnya? Ia sebenarnya bukan satu inisiatif yang baru. Sebenarnya saya rasa kalau tak silap 2003 sudah wujud, tapi responnya berbeza lah. Ikut dengan konteks ekosistem beria. Tapi mengapa kita menyokong ialah salah satu faktor ialah MBM, badan gabungan kita semua ada berpersatuan. Tapi kami mengiktiraf bahawa terdapat golongan beria lain. Golongan beria tidak berpersatuan, golongan yang tercicir ataupun berisiko tinggi. Jadi perlunya satu inisiatif seperti Rakan Muda yang diletak di bawah Kementerian Belia dan Sukan, dan dia wujudkan 10 gaya hidup. 10 gaya hidup tu dalam 10-10 tu apa yang belia akan dapat? Macam contohnya Rakan Aktif. Yang di bawah ni dia ada aktiviti-aktiviti dan inisiatif lah yang bertasarkan gaya hidup aktif. Macam mendaki gunung bersama. Ia pun membuka peluang kepada bukan sahaja Persatuan Belia, tapi mana-mana macam institusi akademik ke ataupun persatuan di peringkat tempatan ke untuk menggunakan jenama ini untuk menarik minat belia tempatan untuk menyertai. So dia untuk belia yang bukan daripada persatuan-persatuan lah. Dia khaskan untuk dia, tapi kalau belia berpersatuan macam MBM nak sertai pun bukan satu masalah. Jadi perbezaannya dengan PLKN, salah satu ialah kandungannya. Apa kandungan dia? Macam 10 gaya hidup kan. Dia salah satu rakan aktif, dan ada juga rakan bumi yang berfokuskan agenda melestarikan alam sekitar. Dan juga ada rakan demokrasi yang mempelajari tentang sistem kemasyarakatan Malaysia. Dan juga ada rakan digital untuk membina kompetensi digital para belia. Ada juga rakan ekspresi yang bagi belia lah, yang berminat mencungkil bakat seni dan kreatif. Ada juga rakan Lita yang menjalankan kegiatan aktiviti raksa ataupun promotoran. Promotoran. Ada juga rakan Mahyu yang ia lebih berfokuskan kemahiran TVET. Ada juga rakan music, rakan niaga, dan akhirnya rakan prihatin. Tapi kan apa beza rakan muda dengan PLKN? Sebab dia macam program ni agak sama lah kan? Ke tak sama? Ada unsur yang sama, dan mereka tetap berfokuskan golongan belia, tapi durasinya berbeza. Durasi. PLKN 3 bulan dan program rakan muda dia boleh berjalan sepanjang tahun. Dan rakan strategik, rakan muda berbagai lah, NGO ke ataupun institusi akademik ke maupun pihak berkuasa tempatan pun boleh jadi salah satu rakan strategik. Alright. So durasi dia lah yang berbeza, Agus. Selain daripada tu, kita ada juga STR. Tadi kita dah sebut juga pasal STR kan. Tapi kita nak bincang lebih lagi lah dengan detail kan tentang STR ni. Dia punya STR tu telah pun sumbangan tunai rahmah ni diumumkan telah ditingkatkan sebanyak 600. Ditingkatkan kepada 600 kepada 600. Yes. So kalau saya kan, of course lah saya suka kan, tapi pada pendapat Ganesh, so adakah benda ni, apa pendapat you? Macam baik adakah benda ni satu langkah ke? yang tepat untuk kita teruskan? Kalau macam sebelum ni ada jenama lain. Duit apa ya? Ada nama lain juga kan sebenarnya selepas ni. tu kita ada STR. So, adakah
pemberian wang tunai kepada rakyat satu langkah yang Ini tepat? merujuk kepada golongan bujang. Ya betul. So saya rasa tahun ni dinaikkan daripada 350 ke 600. 600. Yep. Kalau ditengok secara purata sebulan dalam RM50 lah. So mungkin ada yang pelekehkan kata 50 je. Betul. Nak lepas minggu pun. Tapi saya rasa kena tengok daripada konteks yang lain. 600 ni diberikan kepada orang yang berumur 21 hingga 59 tahun. Gaji berbawah RM2,500. Okay. So gaji median kita, gaji penengah kita sekarang ni RM2,700. So maksudnya golongan ni dia berpendapatan bawah gaji penengah. Okay. Gaji penengah ni maksudnya dalam satu populasi 50% bergaji bawah 2,700. Okay. Tapi STR ni diberikan kepada golongan yang berpendapatan lebih rendah Bawah daripada 2,700. So RM600. Okay. Dan RM600 ni bila kita beri pada golongan macam ni, saya rasa macam saya cakap tadi, diorang bukan dia akan simpan dalam bank. Okay. Dia akan kembali berbelanja. Dan kalau dia berbelanja dengan baik, dia akan gunakan ni untuk 600 lump sum ni, maybe untuk buat medical check up, untuk upskill themselves kalau dia gunakan dengan baik lah. Beli buku. Beli buku ke, medical check up, nak tukar lens, Okay, alright. spek semua ni. Kalau digunakan dengan baik, nak guna untuk perbelanjaan harian pun boleh. So saya kira sebab mereka ni berada bawah gaji penengah, kalau kita berikan sumbangan 600, dia akan membantu mereka berbelanja dalam konteks kos harga hidup yang meningkat dan sebagainya. Ada dua situasi juga dalam gaji penengah ni. So ada kawasan luar bandar dengan dalam bandar lah. So macam mana pula kalau dalam bandar orang yang bawah gaji penengah tapi dia still tak layak untuk STR. So apa pendapat Ganesh tentang ni? Dia macam adil tak? Sebab, Soalan dia macam contoh saya bagi contoh. Ada golongan luar bandar, dia dapat gaji bawah daripada 2,500 So dia layak lah dapat Betul. bantuan SKR. Tapi ada pula golongan fresh grad contohnya. Dia baru je grad, dia tinggal di bandar, dia gaji atas sikit lah daripada 2,500 dan dia tak dapat SKR. Tapi dia punya kos harga hidup dia lagi tinggi di bandar. Betul. Sebab Adil dalam ke bandar. benda macam tu? Saya rasa ni soalan yang baik. Memang tak adil. Okey. Dan dia kena berdasarkan geografi lah, kesesuaian Okey. geografi. Saya rasa dah tiba masa ni untuk kita integrate padu lah. Yes. Kita dah berbelanja, saya rasa lebih kurang 80 juta ke something untuk, saya tak pastilah betul ke tak, berjuta jugalah untuk padu. Kalau kita integrate dengan padu, kita dapat lebih targeting lah. Maybe dekat orang yang duduk dekat Jeli ke Kota Baru mungkin kita beri lebih sikit, ataupun orang yang duduk dekat PJ kita beri lebih sikit. Betul. Targeting tu kena lebih, sebab saya rasa mekanisme yang kita guna sekarang ni adalah mekanisme yang digunakan dari zaman Najib dulu rasanya. Betul. Maksudnya saya rasa lah, ni pendapat saya lah, dia punya data tu adalah data untuk satu negara, seluruh Malaysia. Lepas tu dia gunakan median Dia lagi berapa, mudah lah caranya. Betul. berbanding. Saya rasa cara yang lebih baik adalah untuk kita kira ikut negeri lah mungkin, atau ikut setiap daerah gaji dia berapa, kos dia berapa. Ataupun setiap individu. Tapi setiap individu susah sikit tu kot. Sebab yalah kita pun ada mungkin sistem-sistem yang boleh diguna. Betul. Bagi contoh macam waktu ucapan dasar tu pun juga Perdana Menteri ada menyatakan berkenaan dengan penambahbaikan sistem perkhidmatan civil service. Bagi contoh mungkin akan ada kesepaduan di antara database daripada LHDN, JPJ dan sebagainya, agar ia lebih targeted kepada setiap orang. Sebab contoh macam inilah, kalau bujang duduk di Jeli ataupun Sungai Petani berbanding dengan duduk di Kuala Lumpur, ia berbeza. Lagi-lagi kalau kita cakap pasal STR untuk golongan yang sudah berkahwin, sudah mempunyai anak, itu dia lebih kompleks. Tapi untuk memberikan keadilan kepada setiap itu, rasanya itu sesuatu yang perlu dilihat. Dan saya kira sudah ada mungkin permulaan lah daripada kerajaan untuk memang tidak mahu melihat secara blanket ataupun secara terus sama rata, dan untuk kita melihat case by case basis. Ia memang sangat susah, tapi ia diperlukan lah bagi saya. Okay, Betul. alright. Tapi Mungkin, boleh lah saya kalau saya nak conclude, dia bagus, SKR yang sekarang ni bagus, tapi ada benda yang sangat banyak untuk kita tambah baik lah, especially bab penyasaran tu lah. Alright, okay, mungkin kita boleh start dengan isu yang lagi satu, sub isu lagi, iaitu step up financing, which is kerajaan umumkan RM5 bilion kepada golongan muda untuk memiliki rumah pertama. Sebelum ni kita ada juga skim rumah pertamaku dan sebagainya. Apa yang bezanya skim yang sebelum ni
dengan skim yang diumumkan sekarang ni? Ada korang tahu apa-apa tak? Saya rasa skim Step Up Finance ni bawah SJKP, Syarikat Jaminan Kredit Perumahan. So saya rasa syarikat ni agensi kerajaan ni dah ada sejak zaman Pak Lah lagi. Okey. So dulu dia bagi jaminan kredit lah. Contohnya you nak ambil loan perumahan daripada bank, tapi you tak lepas sebab you gaji tak tetap ataupun gaji rendah, tak lepas credit score bank. So agensi kerajaan ni dia akan masuk, dia akan bagi jaminan lah. Alright. So sebagai guarantor dan menjadikan you lebih layak, dengan harapan gaji you akan naik nanti dan you boleh boleh tanggunglah loan tu pada masa akan datang. So dia just jaminan kepada pinjaman kredit tu lah. Ya, sebelum ni. So dan apabila Datuk Seri Anwar jadi Perdana Menteri, saya rasa dalam Belanjawan 2023-24 pun ada mention pasal SJKP ni. Cuma kali ni dia berbicara tentang step up financing. So step up financing tu dia macam sebab kalau kita ambil loan perumahan, setiap bulan yang kita bayar, dia ada bayaran balik principal dengan bayaran balik interest. Okay. So dalam konsep step up financing ni, dia bayaran interest tu dia akan dikurangkan untuk 5 tahun yang pertama contohnya. Okay. So instead of bayar let's say loan you 3,000, okay, 2,000 interest, 1,000 principal. So instead of bayar 2,000, you bayar 500 untuk tahun pertama. So total bayaran bulanan you akan jadi rendah. Untuk tahun kedua naik sikit. Dengan harapan pada tahun kelima you punya gaji pun dah naik dan you akan dapat bayar balik lah dengan tanpa bantuan kerajaan. Itu namanya step up financing. Itu bezanya dengan sebelum ni. So sebelum ni macam mana dia punya skim? Sebelum ni kerajaan akan beri jaminan dan you akan dapat loan. Okay. Tapi you still kena bayar macam biasa lah. So sekarang ni dia akan naik sikit. Dia punya interest tu akan naik sikit-sikit tapi bermula tahun kelima. Saya rasa lah. Okay, alright. Okay, Farah? Faham? Okey, daripada inisiatif tadi yang pasal skim rumah, kita nak juga cakap pasal dana yang ada, iaitu 10 juta dibawakan untuk program latihan industri Talent Corp, untuk perusahaan kecil dan sederhana lah, and then skim micro belia 150 juta dan skim mula niaga 50 juta untuk belia lah, untuk memulakan perniagaan diorang. Tapi kan pada pendapat saya lah, dia memang menggalakkan lah belia untuk menceburi perniagaan. Tapi apa perbezaan kali ni dengan yang lepas-lepas? Saya rasa lepas pun ada je untuk perniagaan dan sebagainya. Tapi apa, mungkin boleh ceritakan sikit lah tentang perbezaan dia. Saya sentuh about internship tadilah. Saya rasa ini inisiatif yang sangat bagus. Sebab bagi saya, belia-belia sekarang pun ramai yang sudah mula membuat internship, walaupun ia bukan sesuatu yang mandatory bagi pihak universiti untuk tambah di resume. Sebab sekarang kita tahu persaingan sangat sengit, bukan hanya di kalangan fresh graduate tapi orang yang belum dapat kerja lepas graduate. Dan semestinya dengan padanan untuk dana internship ini, saya rasa ia akan memberikan satu nafas lega buat SME ataupun perusahaan-perusahaan kecil untuk mereka menambah pekerja-pekerja ataupun tambahan buruh di tempat mereka. Dalam masa yang sama, ia di-finance oleh kerajaan. Dan ini bukan hanya memberikan kelebihan buat pihak businesses atau perusahaan, tapi untuk yang kita cakap belia-belia yang ingin upskill diri mereka di tempat kerja sendiri. Yang mana kalau kita lihat beberapa ketika sebelum ini, ada beberapa inisiatif oleh belia yang menyatakan internship ini bukan buruh percuma. Dan saya rasa ini perkara yang kita perlu tekankanlah kepada semua. Tak kisahlah sebesar ataupun sekecil mana pun anda, company anda, setiap buruh yang ada di company itu perlu dibayar lah. Betul. Jadi dengan bantuan daripada kerajaan ini, mungkin tidak ada lagi lah alasan-alasan yang mungkin luar daripada Belanjawan 2025. Apa jadi dengan yang dasar internship berbayar yang diumumkan sebelum ni? Saya rasa belum ada. Perdana Menteri sudah umumkan lah yang RM800 perlu diberikan untuk internship, lagi-lagi di agensi kerajaan. Tapi mungkin kita boleh lihat jugalah, dia benda ni kadang-kadang dia tak menyeluruh atau mungkin ada juga yang akan tertinggal. Jadi rasanya dia perlu ada satu affirmative punya dasar untuk internship juga. Walaupun internship ni mungkin akan ada banyak kelonggaran dan sebagainya dari segi tempoh.
Tapi at least mungkin akan ada satu panduan lah untuk internship selepas ini. Betul. Saya setuju dengan Anas cakap tadi. Ini internship memang perlu dibayar lah. Sebab alasan orang tak nak bayar internship ni sebab diorang belajar dengan company. Tapi sebenarnya bila kita fikir balik, semua fresh grad, semua orang yang baru start bekerja, dia memang belajar juga dari awal. So apa bezanya dengan internship? So saya setujulah dengan apa yang Anas cakap. Mungkin kita boleh balik kepada belanjawan 2025. Kerajaan umumkan berapa juta? 10 juta untuk mengembangkan kajian terhadap artificial intelligence, AI. Apa pendapat korang pasal pembentangan ni, pengumuman ni? Sebab sebelum ni kita dikejutkan dengan TikTok yang dia memberhentikan pekerja, 500 orang pekerja sebab nak menggantikan pekerja dengan AI. So adakah pengumuman ini akan menjejaskan peluang pekerjaan anak muda di masa hadapan? Saya tak lihat begitulah. Alright. Saya lihat ni adalah satu pelaburan jangka masa panjang yang penting. Sebab kalau kita tak nak kita ni digantikan oleh AI, kita kena mahir menstruktur diri kita untuk bekerja dengan AI. So maksudnya kalau kita adalah seorang yang mahir menggunakan AI untuk menyiapkan sesuatu kerja dengan lebih cepat, dengan lebih efisien, kita akan sentiasa relevan dalam sektor pekerjaan. So dalam konteks AI di Malaysia, kita masih lagi berada pada early stages. Dari segi individu, tenaga kerja dan juga dari segi perniagaan di Malaysia. Dari segi integrasi AI ke dalam perniagaan. So kalau kita nak lahirkan banyak lagi syarikat Malaysia yang boleh berdaya saing di luar, kita kena mantapkan kita punya AI ni lah. Dan saya rasa pelaburan 10 juta ni pun saya rasa tak banyak. Tak cukup, rasanya tak cukup 10 juta. Sebab cukup. Apa yang diumumkan oleh PMX adalah untuk kalau tak silap saya, untuk mewujudkan universiti AI, fakulti bukan universiti, fakulti AI kalau tak silap. Rasanya dah buka lah di UTM. Di mana? UTM. Oh, UTM. Alright. Okay. UTM saya rasa fakulti AI. Di UM. Okay, di UM ada department AI dah lama ada. Okay, alright. Cuma dulu ni saya hari tu saya borak dengan one of the lecturers, Dean FSKTM. So dia cakap dulu ni mungkin 10 tahun yang lepas lah, at some point mereka hampir nak tutup department tu sebab tak ada demand. Alright. 10 tahun lepas. Sekarang demand terlalu tinggi sehingga bilangan kerusi yang ada tu tak cukup untuk menampung permohonan. Mungkin sebab itulah, sebab tu relevannya pengumuman ni lah, relevannya penambahan. Tapi cumanya 10 juta ni hanya insentif kerajaan. Kalau kita betul-betul nak kembangkan AI ni, the biggest push will come from the private sector lah. Perniagaan terutamanya SME kena start melabur dalam AI. AI sebenarnya pelaburan bukan mahal pun bagi saya lah. Kalau kita pandai pilih jenis AI yang sesuai dengan perniagaan kita untuk kurangkan beban kerja tugas yang kita ada sekarang, dia sebenarnya cost tak tinggi lah. Alright. Dan kita pun tengah kembangkan kita punya data center ekosistem dekat Malaysia. So kalau kita ada tenaga pakar dalam AI yang lebih bagus, dia akan membantu kita lah dalam jangka masa panjang. Kalau macam Yo sendiri macam mana? Ya, saya pun ada berapa minggu ni lah, saya pun ada lawat berapa media termasuk The Star lah. Jadi memang strategi media sudah beralih, macam contohnya TikTok, media sosial. Dia faktornya mengapa dia buat pemecatan sebegini, sebab memang ada operasi tertentu terutamanya terhadap pemantauan kandungan telah beralih ke pemantauan kecerdasan buatan ataupun AI. Jadi dan ada aspek kedua ialah mereka nak fokuskan macam mana menambah baik mekanisme maklum baras daripada pengguna. Jadi dua aspek ni lah menyumbang kepada peralihan sebegini. Tapi ia lebih apa yang Ganesh kongsi tadi lah, ia tidak bermaksudnya tidak perlu lagi orang, tapi untuk tugasan yang bersifat berulangan dan juga kadang-kadang tidak berkemanusiaan. Contohnya sebab kalau mereka mengubah itu content moderation, content moderator kan mereka ada KPI untuk siap menilai berapa video dalam jangka masa berapa, pun ada kesilapan manusia. Jadi ini aspek lah. Tapi yang bagi aspek kepintaran sosial ataupun social intelligence dan kemahiran untuk melancang ataupun menerangkan sesuatu, ia masih perlu kembali kepada
tugasan manusia lah. Jadi ia sebenarnya ia merupakan satu peralihan daripada tugas manual kepada tugasan yang lebih bernilai tinggi. Okay, alright. Faham. Saya suka analogi situasi yang saya pernah baca lah. Dulu orang takut dengan kamera, takut pelukis tak ada kerja. Tapi bila kamera diperkenalkan, bukan pelukis tak ada kerja, tapi cameraman ada kerja. Itu mungkin analogi yang baik lah. Betul. Untuk AI ni. Mungkin nanti akan ada pekerjaan yang hilang, tapi akan ada pekerjaan baru yang tambah. Betul. Okay, itulah. Tapi saya suka sebenarnya nak touch pasal AI ni sebab bila saya intern dekat swasta, institut swasta. So di mana diorang sangat menekankan AI. Bila nak masukkan dalam satu company tu, AI pun kita ada satu prosedur yang sangat panjang. Dia bukannya ini dah nak ambil dah buat, tak ada. Dia adalah proses-proses dia sebab kita pun services kan AI. Okay, so saya nak tanya soalan terakhir, iaitu dalam banyak-banyak inisiatif ni kan, dalam belanjawan kita, yang mana satu favourite korang? Inisiatif yang menjadi favourite kurang. Yes. Satu lah kalau tak Satu ada. je. Macam you? You You boleh paling start dulu. suka mana? Okey, saya paling suka yang itu pengumuman bajet bagi sektor elektrik dan elektronik. Okay. Yang untuk aktiviti nilai tambah tinggi lah, macam perkhidmatan reka bentuk litar bersepatu ataupun integrated circuit. Okay. Sebab ia memang memerlukan komitmen dan keinginan politik kerajaan untuk memastikan negara kita berkembang dalam bidang-bidang yang memang merupakan trend sekarang. Sebab sekarang pun tengok kan, itu keperluan untuk GPU, Graphic Processing Unit, memang tingkat. Ia perlukan banyak integrated circuit dan semiconductor lah, yang industri ni lah untuk menyokong. Jadi ia memang satu indikator yang penting lah bagi menunjukkan kerajaan memang ada komitmen dalam membangunkan industri ini supaya kebanyakan industri di negara ini kekal relevan bagi jangka masa yang agak panjang. Okay, alright. Ganesh? Mungkin bagi saya cukai atas dividen lah. Cukai atas dividen. Memang betul-betul bisnes dia ni. Itu lah tu. Sebab apa? Okay, saya rasa macam kerajaan tak nak perkenalkan GST sebab dia Okay. ada faktor politik dan sebagainya. Dia pun malu, saya rasa dia pun malu nak kembalikan GST. Soalan tepi. You suka GST atau SST? I mean, saya tak suka bayar cukai lah. Tapi jujur cakap, kita kena ada GST lah. Okay, alright. Macam sekarang ni pun setiap tahun kita kembangkan skop SST semata-mata nak dapatkan pendapatan yang lebih tinggi. Baik perkenalkan GST lah bagi Back saya. to your answer. So saya rasa ini salah satu cara lah. Sementara kita perkenalkan GST, kita ada dividend tax. Dan dia memang, saya rasa kerajaan smart in terms of dia memang betul-betul target pada orang yang dia hanya akan perkenalkan dividend tax ni atas pendapatan dividen atas RM100,000. So bukan rakyat marhai ni memang tak terjejas lah. So dan saya rasa sebelum ni, kalau dekat peringkat banyak SME, ramai yang pemilik SME yang berpendapatan tinggi sebenarnya, mereka sebenarnya tak keluarkan gaji, tak membayar mereka, tapi membayar mereka dari segi dividen. Ya, sebelum tu mungkin ramai yang tak tahulah dividend tax ni apa. Dia kalau betul kan, kalau saya salah lah, kita ada saham di satu dua company. So saham tu kita akan dapat dividen. So sebelum ni dividen tu kita tak dapat, tak dikenakan cukai. Betul. So sekarang dividen tu dikenakan cukai. Tapi kalau dividen tu lebih daripada RM100,000, betul? Ya, betul. Okay, alright. Okay, ada tiga jenis dividen. Satu, dividen atas saham diniagakan di Bursa Malaysia. Okay. Maybank, Public Bank. So kalau you beli, you dapat dividen. Sekarang ni kalau dia melebihi RM100,000, you kena bayar lah. Tapi untuk you layak bayar dividen tu, maksudnya you kena pegangan saham you. Contoh dalam Maybank yang saya kira, you kena lebih daripada 1.7 ke 2 juta ringgit baru you kena bayar. Okay, alright. Majority daripada kita takkan. So memang golongan maha kaya lah yang akan dapat. So that's why you suka lah. Wah. Okay, good. Even laugh. Okay, macam Anas? Anas? Bagi saya suka keberanian kerajaan untuk memberitahu polisi berkenaan penyasaran subsidi. Okay, alright. 1995 adalah perkara yang diperlukan untuk jangka masa yang panjang lah sebenarnya. Jadi impak itu mungkin akan agak besar kepada rakyat, tapi di dalam masa yang sama kerajaan juga sedang meneliti tapi bagaimana. itu tak populis lah. Nanti
orang akan pertikaikan harga harga RON 95 akan naik. Betul, sebab itu benda yang bagus lah. Sebab Okey. Keberanian untuk any kerajaan melakukan suatu polisi ataupun dasar yang tidak populis itu sangat penting. Kenapa Sebab pentingnya? RON 95 punya penyasaran ni ataupun untuk penarikan subsidi ini dah dibincang sejak sekian lama. Dan kertas paper, research paper dah ada sekian lama, tapi mungkin pada waktu ini kerajaan sudah rasa yang Tapi kalau rakyat ni kita just main devil's advocate saja. Tapi kalau rakyat tak suka, kenapa kita buat juga? sebab ini mungkin dalam masa yang panjang lah. Sebab kita takut kita dah meletup nanti. Sebab kita tengah jaga fiskal negara, kita perlu meningkatkan revenue negara. Jadi dengan cara-cara mungkin subsidi rationalisation. Sebab sebelum ni kita tengok diesel ada juga penentangan ya, walaupun bukan majoriti, tapi sekarang sudah okey. Kita juga telah mengapungkan harga ayam. Mungkin awal-awal seminggu dua huha-huha, sekarang alhamdulillah harga masih okey. Alright. Walaupun kalau beli ayam kan ayam masih okey lagi kan, okey kan. Jadi mungkin perlu ada komunikasi yang jelas dari pihak kerajaan untuk memberitahu yang this is for the long term. Dalam masa yang sama 85% yang dikatakan percentage itu perlu betul-betul target lah, agar kalau dia mungkin ada household income yang tidak begitu banyak, tapi kalau ditarik juga mungkin akan membantu mereka lah. Jadi it's a very delicate Cuma situation. akan jadi tugas untuk kerajaan lah untuk cari apa mekanisme yang tepat untuk penyasaran subsidi dia lah. STR. Mungkin Saya rasa itu. Saya setuju. Personally saya rasa itu cara yang paling sesuai kot. Sebab kalau kita nak guna kad, mungkin boleh ada penyelewengan. Mungkin itulah. Alright. Okay, Farah? Agus punya favourite? Saya punya Saya tak tahu lagi. favourite STR kot. Mana boleh, tak adalah. Okay. Masa telah pun mencuburi kita, Agus. Alright, okay. So sebenarnya terima kasih kepada tetamu-tetamu kita. Sebenarnya banyak lagi kita nak bincang, and of course tak cukup masa 30 minit untuk kita bincang pasal belanjawan. Betul. Tapi inilah apa yang kita ada, and terima kasih kepada tetamu-tetamu kita sudi untuk hadir. And mungkin kalau next time kita nak panggil korang juga, harapnya korang tak rasa serik lah untuk bersama dengan kita orang. Okay, Farah? Thank you semua sebab datang, and jangan lupa untuk follow kami di social media My Catalyst, Instagram, TikTok and YouTube. And itu sahaja daripada kami. Jumpa di next episode. Bye-bye. Waspada dengan apa yang anda percaya.